أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ba'da, sekali lagi kita memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama sekali lagi di pagi ini untuk kita belajar, berusaha untuk menguasai kalimah-kalimah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ya, untuk kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita dan juga untuk kita sama-sama nanti berkongsikan ilmu yang kita pelajari ini kepada ahli-ahli masyarakat kita keseluruhan, insyaAllah. Okey, kita teruskan dengan perkongsian hari ini untuk melihat kalimah yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah ayat 17, iaitu yubsirun. So, yubsirun ni perlulah kita dibahaskan sekali dengan kalimah sebelumnya, iaitu la yubsirun, ya, la yubsirun, kerana dengan adanya la itu dia memberi konteks penafian ataupun penindakan kepada kalimah yubsirun ini, ya. La itu dipanggilkan la nafiah, ya, ataupun harfun nafi la. Jadi kita teruskan perkongsian skrin seperti biasa. Kita lihat dulu yubsirun daripada digital Al-Quran, tafsir dan perkata, ya. Yang ini tafsir dan perkata. So kita lihat daripada maklumat yang diberikan di paparan kalimah ini, yubsirun ni, dia bagikan kita kepada dua komponen, ya. Dua komponen, ataupun kita lihat ada dua warna di pada kalimah tu. Kalau kita gunakan annotation untuk kita buat labeling ni, kita akan dapati petas satu ialah komponen yubsiru, ya. Yubsiru tu adalah komponen kata kerja dia, ya. Komponen kata kerja dia yang mengambil bentuk fi'il mudhari' yang maklum. Kita panggil dia fi'il mudhari' yang maklum, maknanya satu kata kerja yang dilakukan secara aktif. Itu dia panggilkan fi'il mudhari' yang maklum. Dan kita, yang kedua tu yang ditandakan di hujung tu waw nun, ya. Waw nun adalah komponen pelaku dia untuk menunjukkan kepada kita siapakah yang melakukan perbuatan ini. Itulah yang cuba dikongsikan kepada kita ataupun ditunjukkan kepada kita. Ada dua warna, satu yang warna hijau, satu warna
grey lah, ya, warna kelabu tu waw dengan nun baris atas. Jadi itu kalau kita nak pecahkan kepada komponen, kita bantukan sikit dengan teks di sini. Yang komponen yang belah kanan tu ialah kita panggil dia fa'lun mudhari'. Mudhari'. Ya, fa'lun mudhari'. Itu komponen fa'lun mudhari'. Kemudian fi'il mudhari' ini dia ada pula pecahan dia, iaitu mudhari' maklum ataupun mudhari' majhul. So dalam konteks ini dia adalah fi'il mudhari' yang maklum. Ya. So, kita boleh teruskan dengan memberi penangan maklumat tambahan maklum. Fi'il mudhari' maklum, kemudian setiap fi'il mudhari' pula dia ada wazan dia. Ya. Wazan. So dalam konteks ni kita lihat ya ni, ya yang huruf yang pertama di dalam yubsirun tu adalah huruf ya. Ya tu dipanggilkan ya mudhari'ah. Ya, ya mudhari'ah yang menunjukkan pelaku dia tu siapa. Ya, pelaku dia tu siapa. Jadi ya mudhari'ah tu mengambil baris dhammah. Bila dia mengambil baris dhammah, dia memberi maklumat kepada kita yang dia adalah dikaitkan dengan wazan 4. Wazan ni ada 10. Jadi yubsiru ni adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Itu ya, maklumat awalan yang kita boleh kumpulkan untuk mengenalkan kalimah. Kemudian kita lihat huruf yang terakhir kepada fi'il mudhari' yubsiru ni, ra ni berbaris dhammah juga. Jadi bila ra berbaris dhammah, itu juga menunjukkan status perbuatan tu. Perbuatan tu yang bagaimana. Ya. Bagaimana tu ditunjukkan kepada kategori i'rab dia. Iaitu i'rab tu biasanya kita akan terang dia ra baris hadapan menunjukkan dia mengambil i'rab yang marfu'. Nah, marfu'. Itu beberapa maklumat yang kita boleh kumpulkan apabila kita melihat melihat kalimah. Kita boleh lihat susunan huruf-huruf yang digunakan dalam kalimah itu, baris-baris dia, ya. So dia boleh membantu kita untuk mengenal, ya. Dan seterusnya kita kata tadi sebelah kirinya, yang ini adalah komponen ambil warna hijau untuk menggunakan sebagai arrow, iaitu komponen yang pertama ni, yang kotak belah kanan. Dia adalah komponen fi'lun mudhari' maklum wazan 4 yang marfu'. Itu maknanya ini komponen kata kerja dia. Dan kata kerjanya, yang inilah kita terangkan, itulah kata kerjanya. Dan setiap kata kerja mesti ada pelaku dia. Ya. Mesti ada pelaku dia. So, apakah maklumat yang menunjukkan kita pelaku kepada perbuatan ini? Ialah yang sebelah kiri itu, yang warna hijau tu. Jadi kita tekskan dia supaya kita, inilah komponen pelaku. Ya. So, biasa kita akan terangkan sebenarnya waw nun tu adalah komponen apa? Ataupun dia tu komponen, tak payah kita masukkan komponen, kita kata dia tu imbuhan. Ya. Maknanya penambahan kepada yubsiru tu, itu dipanggilkan imbuhan
imbuhan fa'il. Sebab dia fa'il. Fa'il itu maknanya pelaku. So, pelaku tu dia biasanya kita akan baca dia sekali waw nun ni dengan ya di hadapan. Ya, itu caranya, walaupun ditandakan waw nun tu sebagai tanda yang berbeza, tapi bila kita membaca dia, kita hendaklah baca sekali dengan ya mudhari'ah yang di hadapan tu, ya. Jadi barulah kita boleh mengenal siapakah fa'ilnya. Ya, sebab ya mudhari'ah ni dia boleh berubah. Dia boleh mengambil salah satu daripada 4 huruf mudhari'ah, iaitu ya yang kita lihat ni. Di hadapan mudhari'ah boleh juga mengambil hamzah qata'. Dia boleh juga mengambil ta dan boleh mengambil nun. Ada 4 huruf mudhari'ah. So dalam konteks ni mudhari'ah dia ialah ya. Kemudian di akhir itu imbuhan fa'ilnya ialah waw nun. Jadi kita kena baca dia sekali. Ya dengan waw nun tu memberi erti apa? Memberi erti fa'ilnya ialah hum. Ya. Yang hum tu, bila hum tu jamak lelaki, yang jamak lah. Jadi kita terangkan ke situ. Imbuhan fa'il pelaku, pertama sekali kumpulan dia dulu. Ya, kumpulan kita panggilkan dia ghaibun. Kumpulan orang ketiga. Panggil orang ketiga. Kemudian jantina kepada pelaku ni tadi ialah muzakkar. Muzakkar majmuk. Majmuk bermakna jamak. Ramai, bukan seorang, ya. Bila ada waw nun tu, itulah menunjukkan pelaku tu adalah ramai. Ramai itu siapa? Orang ketiga yang muzakkar, ya. Muzakkar ni pada asalnya ialah lelaki. Ya, tetapi dalam konteks ayat Al-Quran, muzakkar bermakna campuran lelaki dan perempuan. Ya, dalam banyak konteks dalam Al-Quran, bila dia mengatakan mereka tu, apa dia? Mereka tu adalah campuran lelaki dan perempuan. So, maknanya ya dan waw nun yang kita bincangkan tadi, dia adalah lelaki dan perempuan. Kemudian setiap pelaku juga ada statusnya dari aspek i'rab, iaitu marfu'. Kita masukkan dulu maklumat sikit-sikit ni, ya, untuk membantu kita mengenal, ya. Marfu'. Syah. Syah. Okey. Syah. Baru tengah ada kelas ni. Ya. Okey. So persoalannya, apakah tanda marfu'nya di sini? Bila kita kenal, kalau imbuhan tu waw nun, kita tahulah bermakna fa'il tu mengambil i'rab yang marfu'. Dan in fact sebagai peraturannya ialah semua fa'il kepada perbuatan adalah marfu'. Itu sebagai dia kaedah, dia panggil, ya, kaedah dia, semua fa'il kepada kata kerja adalah marfu'. Jadi kita bantukan sikit dengan makna, ya. Makna, sebelum kita melihat makna yang diberi ni, sebenarnya kita boleh memberi makna kepada dia, ya, iaitu kita letakkan tadi makna kepada komponen kata-kata yubsiru tu adalah sebenarnya sentiasa
melihat. Dia apa, di mana datangnya sentiasa ni? Sentiasa ni datang daripada komponen kata kerja yang marfu, yang ditandakan ra baris hadapan tu. Dia akan memberi maklumat kepada kita perbuatan tu ialah sesuatu perbuatan yang sedang berlaku dan berterusan berlaku. Ya. Itu sebab tu kita masukkan melihat. Sekarang ni komponen ni dia tidak ada pelaku, sebab pelaku dia ialah sebelah kiri lah. Kita bila memberi makna kepada dia, kita tidak masukkan pelaku dia. Kita masukkan hanya perbuatan dia iaitu melihat, dan komponen masa dia ialah sentiasa. Sentiasa itu bermakna ada dua implikasi, dua elemen. Satu, dia sedang berlaku, mesti sedang berlaku, dan dia berterusan berlaku. Okey, lepas tu sebab imbuhan fa'il tadi kita juga boleh berikan makna untuk membantu kita mengenalnya, iaitu mereka, ya, mereka. Doktor, nak tanya doktor. Ya, Maksudnya kan tanda marfu tu ada dua lah. Satu pada yang yubsirun tu, domah yang baris depan tu. betul, Satu lagi pada imbuhan pelaku tu waw nun ya doktor? betul. Waw nun ni mewakili, ya, dia menunjukkan fa'il dia siapa. Fa'il yang sebenarnya bukanlah waw nun, ya. Waw nun ni hanya imbuhan, sebab tu kita kata imbuhan tu. Tambahan kepada kalimah ni untuk membentuk membentuk fa'il dia. Jadi fa'il dia dia menunjukkan, dia indikator dia panggil, ya, tanda dia kepada fa'il dia. Kalau waw nun tu bermakna fa'il yang marfu'. Kadang-kadang kita akan jumpa, katalah kita jumpa bukannya yubasiruna, tapi yubasiru waw alif ziyadah. Komponen dia waw alif ziyadah, yang sebagai contoh, ya. So kalau dia waw alif ziyadah, maknanya pelaku tu pelaku dia tetap marfu' tapi mudhari' dia, ya, mudhari' dia bukannya marfu'. Kalau waw alif ziyadah ni dia boleh ada dua keadaan. Dia mudhari' ni sama ada dia mansub ataupun majzum. Jadi waw nun tu juga boleh memberi maklumat bukan sahaja i'rab kepada muzakkar, kepada fa'il, tetapi dia juga memberi maklumat yang perbuatan tadi. Komponen perbuatan tu mengambil i'rab yang mana satu. Ya, itulah. Jadi kita daripada waw nun ni dia banyak perlu yang kita maklumat yang kita boleh, ya, boleh dapati. Jadi contoh tadi yubasiru waw alif ziyadah bukan nun, itu i'rab di sini kita tidak letakkan marfu', tak boleh, sebab dia ra dengan waw nun. Itu dah menunjukkan ramai doktor. Ramai tu pelaku lah. Ya. Tetapi i'rab kepada kata kerja juga boleh dilihat daripada waw nun, daripada komponen imbuhan tu. Ya, sebab dalam fi'il mudhari' ada 3, ya, yang jamak lah, untuk imbuhan jamak. Ya, yang majmuk ni dia sama ada yubasiruna ataupun yubasiru wa alif ziyadah, dan satu lagi yubasiru wa alif ziyadah, ada 2. Jadi yubasiruna perbuatan tu marfu'. Kalau yubasiru wa alif ziyadah, perbuatan tu boleh jadi mansub ataupun majzum. Apakah bezanya mansub? Mansub tu jadi perbuatan tu kita tidak boleh beri makna sentiasa lah. Ya. Yubasir, kalau yubasir wa alif, kalau dia mansub, dia akan memberi makna agar melihat.
ataupun untuk melihat. Mana satu perbuatan yang belum berlaku tapi akan berlaku. Kalau satu lagi yubsiru wali ziyadah juga, dia membawa konteks bukannya mansub tetapi majzum. Majzum tu biasanya nak mengatakan tidak, tidak pernah berlaku. Dia tidak berlaku dan tidak pernah berlaku. Itu dengan melihat waw nun. So waw nun ni dia ada dua maklumat. Tapi maklumat yang paling penting ialah dia imbuhan fa'il. Daripada waw nun kita akan boleh melihat siapakah pelaku. Tetapi sebenarnya yang lebih baik ialah waw nun ni kita lihat sekali dengan mudhari'ah. Kalau maknanya kombinasi ya dengan waw nun. Itu akan memberitahu siapakah pelaku dia tu. Sebab kalau ya dengan waw nun, kita akan boleh memberi maklumat pelaku dia lah mereka. Ya. Tetapi katalah ta di hadapan ni bukan ya. Ta dengan waw nun bukan mereka lagi dah. Ya, dia akan memberi kamu semua. Yang jamak, kamu yang jamak. Itu ya. Itu yang membezakan ya. Jadi waw nun ni untuk fi'il mudhari' kita lihat sekali dengan huruf mudhari'ah dia sama dia ataupun ta. Ya. Dan dua lagi huruf mudhari'ah hamzah qata' dengan nun. Kalau dia jamak, hamzah qata' memang tak boleh jamak lah sebab hamzah qata' kalau dia letak di hadapan ni bermakna pelaku dia tu ialah aku, orang pertama, mutakallim, ana. Jadi ana tak boleh jamak lah. Ana ada satu sajalah iaitu mufrad. So bila kalau ada ana hamzah qata' di sini tidak ada imbuhan waw nun lah. Tak boleh ya sebab dia seorang saja. So, waw nun ni imbuhan untuk jamak, pelaku yang jamak. Jadi kalau aku melihat ejaan macam mana? Ya ni ganti dengan hamzah qata' jadilah ubsiru. Ubsiru, aku sedang melihat. Dia tak ada waw nun. Begitu juga kalau pelaku dia kami, kalau kami nahnu kalau kami dia akan gunakan mudhari'ah nun. Jadilah nubsiru. Okey, nun ni dia special sikit ya. Sebab nun ni dia boleh mengambil bentuk mufrad seorang, kami itu seorang, ya, ataupun dia boleh mengambil bentuk yang ramai. Kami boleh jadi seorang, kami boleh jadi dua orang, dan kami boleh jadi tiga orang ke atas. Yang dia special sikit, kalau dia jamak, dia pun tidak ada waw nun juga. Dia hanya nubsiru. Dia tak ada imbuhan. Itu Arab punya cara lah ya. Kita kalau kita nak menerangkan kenapa tu tak ada jawapan. Ya, sebab itu cara orang Arab. Kita pun pelik juga ya. Patutnya kalau jamak adalah waw nun. Tapi tidak. Kalau kami dia hanya nubsiru. Sama ada dia seorang ataupun dua orang ya, ataupun ramai, dia tetap ejaan dia untuk fi'il mudhari'. Dia tetap ejaan dia macam tu. Nubsiru. So maknanya kalau kita jumpa bentuk itu dalam Al-Quran, kita kena lihat maklumat-maklumat dalam ayat tu yang menunjukkan dia ni, kami tu seorang ke, dua orang ke, ataupun ramai. Biasanya kalau nubsiru tu pelaku dia adalah orang yang pertama lah kan? Kami tetap orang pertama lah, memanglah. Kami dengan aku tadi orang pertama. Bila kita nak menerangkan komponen fa'ilnya nanti, kita akan katakan dia apa? Sini kita waw nun, ya dengan waw nun adalah ghaibun, orang ketiga. Kalau kami dengan aku, kita sebut dia apa? Mutakallim. Bukannya ghaibun. Mutakallim maknanya orang pertama. Orang pertama ni sama ada aku ataupun kami. Dan sebagai pelaku dia tetap marfu' lah. Ya. Bila pelaku saja, komponen yang kedua ni tetap marfu'.
Cuma yang belah kanan dia mungkin berbeza. I'rab kepada fi'il mudhari' tu boleh mengambil 3 ya. Dia boleh jadi marfu', dia boleh jadi mansub dan boleh jadi majzum. Itulah kumpulan-kumpulan status kepada fi'il mudhari'. Bermakna perbuatan tu bila dia mengambil marfu', mana perbuatan yang sedang berlaku dan berterusan berlaku. Kalau dia mansub, perbuatan tu belum lagi berlaku, baru nak berlaku. Agar berlaku, supaya berlaku, untuk melakukan. Itu mansub. Kalau majzum, dia hanya tak berlaku. Maknanya tidak berlaku lagi perbuatan tu. Itulah bezanya dari segi i'rab ya. Dan itu daripada maklumat yang kita masukkan sendirilah dengan cara mengenal ya komponen-komponen kalimah ni. Jadi kita tekskan dia, mana tadi di sini kita letakkan arrow lah. Ini kita belah kiri tu untuk menerangkan komponen waw nun. Tapi digital Quran ni dia beri 2 warna. Tapi yang sebaiknya ialah dalam QHS Academy apa kita buat, waw nun ni bila nak menerangkan imbuhan fa'il ni ya, kita couplekan dia sekali ni mudhari'ah dia. Jadi ya dengan waw nun ya. Sebagai contoh, kalau kita nak buat penerangan, kita akan gunakan lesi logos tu. Ya, kalau kita gunakan lesi logos, pergi ke lesi logos sekejap untuk buat penerangan tu. Kita akan type, bracketkan dulu ya mudhari'ah tu, lepas tu kita dot-dotkan ya, dot-dotkan dengan waw nun. Maknanya komponen fa'il tu indikator dia yang ni lah ya, sebab mudhari'ah tu boleh bertukar, so penting kita memahaminya. So kita kopikan ni, cuba masuk balik dalam penerangan kepada fa'il tadi, dan kita pergi kepada edit mode dan kita masukkan imbuhan fa'il ya, pelaku ghaibun. Kita letakkan majmu' yang marfu' tu, kita boleh letak bracket dalam lepas marfu' tu, kita bracketkan dia, copy yang tadi ya, besarkan sikit ni ya dengan waw nun, dia sekali tu. Itu cara yang lebih baik lah ya. Jadi imbuhan fa'il tu apa dia, ya dengan waw nun. Kadang-kadang bukan ya, tak. Kalau jadi ya dengan waw nun, kita kata imbuhan tu adalah ghaibun, yang muzakkar majmu' yang marfu'. Ya, tetapi kalau bukan ya di hadapan ni, tak, dia bukan lagi ghaibun lah, dia jadi orang kedua, iaitu mukhatab. Mukhatab muzakkar majmu' yang marfu'. So bertukar saja ni, maknanya bertukarlah kumpulan orang yang melakukan perbuatan itu. Okey, so kita balik kepada tadi supaya kita nampak semula dia punya perbahasan kita pagi ni ya, untuk melihat maklumat yang dapat daripada kalimah tu dibantu oleh digital Al-Quran Tafsir dan Perkata ni ya. Jadi di sini dia juga beri yang komponen hijau ni, dia kata kata kerja, betul lah, tapi dia tak detail lah. Dia tak banyak maklumat yang tak dinyatakan di situ. Sebab tu kalau kita hanya membaca terjemahan ataupun perkata saja, kita tidak akan dapat konteks ayat kalimah tu yang lebih baik ya. Dia hanya kata kerja je. Sedangkan kata kerja ni banyak ya. So dia kena terangkan lebih lagi. Kata kerja ni ada madhi, ada mudhari', ada amal, ada nahi, ada 4 ya. So sepatutnya dia terangkan macam ni lah ya. Kata kerja mudhari',
maklum, wazan. Sini tidak dinyatakan wazan. Dia tidak menyatakan maklum. Maklum ni perbuatan yang aktif. Kena juga beritahu. Kemudian dia pun tidak menyatakan i'rab dia. So banyak yang missing kalau kita tidak belajar mengenal kalimah itu dengan baiklah. Ya. Begitu juga belah kiri. Dia kata kata ganti orang saja. Kata ganti orang maknanya isim domir. Dia kata domir. Kata ganti orang ni domir. Ya. Dia sebenarnya dia bukanlah domir. Dia hanya imbuhan yang mewakili domir. Domir dia sebenarnya ialah hum di sini. Bila kita nak menerangkan dia, domir dia ialah hum. Ya. So di sini banyak maklumat yang dia tidak beri kepada kita, kita kena bantu dia. Ya. Dia ghaibun pun tidak dinyatakan di sini, orang ketiga. Apa lagi? Jamak pun dia tidak sebutkan di sini. Jantina muzakkar pun tidak disebut. Ya. Dan fa'il pun dia tidak nyata. Dia kata ganti orang saja. Dia tidak mengatakan pelaku pun. Jadi banyak maklumat yang missing. Yang kalau kita hanya setakat melihat makna saja. So makna yang diberi oleh diri mereka melihat. Jadi yang inilah mereka dia kata tu. Ya. Dan yubasiru tu maknanya melihat. Itulah mereka melihat. Ya. So konteks melihat tu pun tidak diterangkan dengan lebih tepat, iaitu sepatutnya mereka sentiasa melihat. Mereka berterusan melihat. Ya. Okey, maknanya kalau kita tengok bentuk mudhari'ah, mudhari' yang marfu' tu, melihat tu bermaknanya apa? Perbuatan tu sedang dan berterusan berlaku. Okey, dan akhir sekali sebelum kita berhenti hari ini, kita lihat 3 huruf akar dia di bawah ni, iaitu ba, shad dan ra. Ya, ba, shad dan ra. Kita gunakan mana dia tadi? Sini ya. Gunakan arrow untuk menunjukkan kepada kita apakah 3 huruf akar dia. Yang itu ba, yang kedua ialah shad, dan yang ketiga ialah ra. Itulah daripada maklumat di kata-kata akar tu. Kata akar tu maksud dia apa? 3 huruf akar tu digabungkan menjadi kata akar. Jadi untuk mendapatkan huruf akar, kita pecahkan dia, asingkan dia, ba, shad dan ra. Sebab kita kena kenal 3 huruf akar tu untuk kita membina kata dasar dan memberi makna kepada kalimah itu nanti ya, apabila kita membuat penerangan dan juga pembentukan kalimah nanti. Yang untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lihat dulu maklumat yang dikongsikan oleh corpusquran.com. Pula hari ini kita simpan dia saja. Ya. Simpankan sini dalam screenshot. Kalau kita perlukan rujukan nanti, kita boleh tengok di screenshot. Ya. Dan di sini juga diberikan kita kata terbitan. Dia kadang-kadang komponen yang sini dipanggil sama ada lemma ataupun kata terbitan. Ya. Lemma ni ada definisi language punya terminologi lah. Ya. Untuk kita mungkin susah nak faham. Jadi kita tak payah nak cuba memahamilah. Ya. Memang dia abstrak, ya, susah. Ya. Tapi yang lebih senang kita gunakan yang kedua ni, terbitan dia. Itu kata terbitan dia daripada huruf akar tu, dia dibentuk kepada satu kata terbitan absara. Dan nanti kita akan kenalkan apakah bentuk absara ni ya, insya-Allah. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu, dan kita kena padamkanlah ya, untuk kita keluar pada ini kita kena padamkan dulu. Kita dah simpan pun tadi. Ya, kita simpan dan kita padam, dan kita
akhiri perkongsian kita di situ dulu. Sebahagian daripada maklumat tu kita telah pun kumpulkan di situ dan kita akan bantukan lagi dengan maklumat yang diberi oleh satu lagi digital Al-Quran yang kita guna dalam pembelajaran ni, qurancorpus.com. Kita lihat apakah maklumat yang di situ dan kita satukan, ya, rumuskan sekali daripada dua maklumat tu menjadi satu maklumat yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh untuk kita mengenal kalimah tu nanti. Ya, insyaAllah itu kita akan dengan izin Allah kita akan buat besok pagi lah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya